Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Perkenalkan, saya Nurul Zahira binti Muhammad Zamri sebagai ahli panel yang pertama. Ahli panel kita yang kedua iaitu Siti Nazlia binti Yazid. Dan ahli panel kita ketiga iaitu Siti Nasuha binti Samsudin. Dan ahli panel kita yang terakhir iaitu Ummu Syahir binti Nazri. Okey, topik kita pada hari ini ialah kepercayaan dan falsafah tamadun Cina untuk hari ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk sesi wawancara bersama kami. Kami sangat bersyukur kerana dapat menembubual tetamu kita yang pertama iaitu Cikgu Amalina dan tetamu kita yang kedua Lausha Farhan tentang konsep pandangan kepercayaan dan falsafah tamadun Cina dan kami sangat berterima kasih kepada kalian kerana sudi menerima kami kat sini. Okey, tetamu kita yang pertama ialah Cikgu Amalina Muhammad Ali. Beliau ialah seorang guru sejarah di SMKI Molek, Melaka, berumur 36 tahun, berbangsa Melayu dan mempunyai ijazah sarjana muda pendidikan sejarah. Beliau juga telah berpengalaman mengajar subjek sejarah lebih pada 10 tahun. Okey, manakala tetamu kita yang kedua iaitu Lausha Muhammad Syafiq Farhan Bu bin Omar Bu ialah seorang Lausha Mandarin dan juga pengasas di Akademi Bahasa iaitu Easy Mandarin, berumur 28 tahun, berbangsa Melayu dan Cina. Di mana sebelum ini beliau ialah Chinese Singapore dan berpindah ke Malaysia. Manakala beliau juga telah mempunyai ijazah sarjana dalam sains sukan. Okey, baiklah. Kita mula dengan soalan yang pertama daripada saya sendiri iaitu kepada Cikgu Amalina. Itu responden kita yang pertama. Okey. Soalan pertama Cikgu Amalina. Bagaimana tentang agama-agama yang diamalkan oleh masyarakat Cina dan penerangan sedikit sebanyak tentangnya? Mohon Cikgu Amalina sedikit. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, pada pandangan saya, masyarakat Cina ni dia ada pegangan dan falsafah yang kita boleh ambil lah. Antaranya ialah yang pertama ialah agama daripada Buddhisme. Iaitu pengasas ni kalau kita tahu dia ialah Siddhartha Gautama, iaitu kita panggil Gautama Buddha. Sebenarnya pengasas dia juga ini ialah dia ada dua aliran tamadun, iaitu tamadun Cina dengan tamadun ataupun kita panggil tamadun Huang Ho yang bermulanya iaitu daripada aliran Sungai Kuning dan juga tamadun India. Dalam penekanan agama Buddhisme ni ataupun agama Buddha, dia lebih menekankan kepada ajaran moral, menekankan kepada kedamaian, pendidikan untuk nilai-nilai murni, untuk kita cegah benda-benda yang tak baik. Lepas tu dia menekankan kepada jalan 8 lapis mulia yang dalam agama penganutnya untuk mengikutilah supaya terhindar daripada benda-benda yang tak baik. Okey, selain daripada agama Buddhisme, ada juga agama Konfusianisme, iaitu yang dia pengasasnya daripada Konghucu. Jadi ajaran ini lebih menekankan kepada 3 aspek, iaitu aspek Li, Ren dan juga ni untuk penekanan kepada nilai-nilai murni dan juga kepada ajaran moral. Dan dia juga tersebarlah karya-karya yang ada dalam penganut agama itu tersebut. Selain daripada tu ialah agama Taoisme. Taoisme tu ialah Tao ataupun kita panggil kepada jalan. Iaitu penunjuk kepada panduan, bimbingan dalam agama penganut Taoisme. Iaitu adalah penekanan kepada jalan penerangan bagi agama itu untuk mereka menjadi pendidikan lah. Supaya penganut tersebut dapat membuat sesuatu kehidupan dengan lebih baik, sebab agama ni dia lebih kepada panduan cara hidup. Jadi setiap agama itu walaupun pandangannya berbeza tapi matlamatnya tetap yang sama, iaitu untuk mencari kasih sayang, panduan daripada bimbingan supaya kita ni menjadi manusia yang bertamadun, manusia yang ada sifat kemanusiaan, perilaku yang baik, nilai murni, adanya pegangan hidup yang elok.
Itu dah dalam pandangan saya bagi masyarakat agama Cina. Itu saja. Baiklah, terima kasih Cikgu Amalina atas penerangan tersebut. Jadi kita ingin bertanya tentang soalan yang seterusnya, iaitu dituju khas oleh Lausya Farhan. Bolehkah Lausya Farhan menerangkan sedikit sebanyak tentang pengenalan kepercayaan dan falsafah tamadun Cina seperti setengah kepercayaan atau pantang larang dan sebagainya? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua. Untuk soalan ini okey, kalau kita tengok orang Cina ni, kalau orang Cina daripada dulu ni banyak pantang larang. Tak boleh ni, tak boleh tu masa perayaan apa semua kan, dan mereka ni memang sentiasa ikutlah. Kalau kita tengok, kalau kata warna saja sampai sekarang, zaman sekarang pun warna pun menjadi satu benda yang sensitif, sama ada masa perayaan, tak kira perayaan yang menggembirakan ataupun perayaan yang menyedihkan seperti kematian dan sebagainya. Okay, kalau kita tengok masyarakat China ni, kalau benda ni dia banyak berkaitan dengan alam semula jadilah. Okay, alam semula jadi di mana upacara sembahyang, kemudian dia punya upacara pun ada banyak jenis lah upacara ni. Kalau macam kematian pun dia tengok, kalau ikutkan tadi, kalau macam Cikgu Amalina disebut tadi kan, ada Taoisme, Confucianisme apa, dan juga Kristianiti apa semua ni kan. Kalau walaupun dia menganut Kristian contohnya, tetapi orang kata cara hidup tu dia masih kekalkan sebagai budaya. Kadang-kadang kita fikir kak, dia ni bersilang ke macam mana kan? Adakah dia ni budaya, adat sebab bangsa ataupun agama? Sebab sekarang ni saya tengok ramai yang dah mix dah lah. Macam saya sendiri, family saya kalau ikutkan, saya memang awalnya memang Muslim lah sebab ayah saya yang revert. Dan juga kalau tengok family saya, kalau family saya semuanya adalah Buddhis, tak Buddhis, Kristian lah. Dua ini sajalah selalunya. Okey, kalau kita tengok kat sini, masyarakat Cina ni dia pentingkan pantang larang, lepas tu dia mementingkan keharmonian dalam hidup. Contohnya konsep Feng Shui ataupun Feng Shui yang selalu dengar kan, Feng Shui ni kan. Feng ni adalah angin, Shui ni air lah. Ya. Feng Shui. Jadi Feng Shui ni Air, ya. Betul. Air, dia ada orang kata Betul. berkaitan dengan susunan, kemudian position. Contohnya lah, contoh kalau dulu mendiang nenek saya ni, ataupun sekarang pun lah ayah saya pun, walaupun dia dah revert to Muslim, tapi masih lagi ada lah kata konsep kepercayaan di mana dalam bilik tidur contohnya, susunan tilam, katil kan, dengan pintu nak kena kaki menghala ke pintu ke, ataupun nak kena rapat ke, susunan perabot dan sebagainya supaya mewujudkan satu situasi yang harmoni dan juga persekitaran yang rasa tenang. Okay. So jadi dekat situ mainkan peranan penting lah, dan ini kebanyakannya secara turun-temurun orang lama dia ada bercerita bagaimana nak susun dan sebagainya. Tidak semestinya orang kata pergi upah orang. Ada je orang yang membuat konsep di mana Feng Shui Si adalah master of Feng Shui, ada. Okay. Selalunya orang itu dia adalah satu pekerjaan lah. Satu pekerjaan di mana ada orang yang dia sanggup upah Feng Shui Si ini datang untuk check kan. Kalau contoh ada benda yang tak elok berlaku, malapetaka ke, okay, benda-benda yang musibah dan sebagainya, mungkin ada kaitan dengan benda-benda sebegitu, maka dia akan panggil lah orang yang bertanggungjawab untuk datang dan dia akan buat double check dan sebagainya. Tetapi selalunya dalam family ni mesti ada seorang, selalunya orang lama lah. Mungkin generasi sekarang ni mungkin tak tahu sangat pasal benda ni. Tapi orang-orang lama seperti bayi-bayi ayah saya yang umur dah 60 lebih, ataupun mendiang nenek saya masa tu dah umur 70-80 tahun pun sama juga ada pengetahuan tentang ni lah. Okay, so keharmonian, kestabilan ni sangat penting, di mana orang kata dia menjadi cara hidup dan dah sebati lah. Even sampai sekarang pun anak-anak generasi sekarang pun masih lagi diajar, diwarisi benda ni lah.
itu sedikit sebanyak lah orang kata tamadun Cina lah yang daripada China yang masih mempengaruhi. Tak kira Cina ni dekat mana pun, Cina ni satu, dia pergi ke serata dunia untuk berniaga, cari duit dan sebagainya, tapi budaya dah ada tu dikekalkan. Contohnya saya pernah pergi juga ke Chinatown di kalau di setiap negara ni dia ada Chinatown lah, pasti ada satu tempat Chinatown ni di mana kita dapat lihat walaupun di negara orang budaya tu dia masih kuat lagi dan dikekalkan kat situ. Itu saja kot untuk soalan pertama. Saya ada soalan seterusnya untuk Lausha. Kan tadi Cikgu Amalinda dah terangkan yang ada Buddhisma, lepas tu Taoisma dengan Confucianisma. Okay, jadi biasanya yang berbeza ni mungkin pantang larang. Kiranya ada tak percanggahan yang melibatkan daripada segi pantang larang tu lah, yang melibatkan sampai salah faham ke, perbalahan ke, ada tak? Okay, yang ni kalau menurut pengalaman sendiri jugalah pengalaman sendiri di mana perbalahan secara serius kan sampai berperang tu taklah, tak ada sampai begitulah. Sebenarnya kalau ikutkan zaman moden sekarang, orang Cina sendiri pun dia banyak bertukar agama juga. Kalau ikutkan lah, okay? Kalau ikutkan di mana kalau macam family saya pun dulu Buddhis, kemudian dia lompat pergi Christianity. So saya nampak satu adalah maybe pengaruh bila dia keluar negara dan sebagainya lah. Satu lagi mungkin juga orang kata, kita dapat lihat lah kalau yang ni maybe isu sensitif, tapi kita tengok kalau orang Cina ni walaupun dia Buddhis tapi dia masih lagi pakai fashion seperti ada alamat salib untuk rantai dia dan sebagainya kan. So kalau kita tengok dekat sini perbezaan fahaman mereka sendiri, kalau kata tidak campur dengan Muslim sekalipun tidak menjadi isu lah. Kalau dengan Muslim sama juga tidak menjadi isu sampailah orang kata perbalahan tu tak adalah. Okay, kalau kita tengok contohnya perkahwinan. Perkahwinan pun dia ada macam-macam adat juga. Okay, selain pada adat mengikut keluarga, di mana orang Cina ni dia ada banyak suku juga. Dari segi bahasa dialek pun berlainan. Kalau dekat China ni dia ada lebih dari 50 lebih dialek, yang mungkin dialek Cantonese di sana pun berbeza dengan di Malaysia juga. Kalau ikutkan bahasa sajalah, kita belum cakap pasal perbezaan yang ketara lagi. Tapi bahasa pun sama, dia berbeza. Contohnya kalau orang Cina ni, kalau dekat Malaysia, selain pada agama, suku kaum ni pun dia ada pecah juga. Contohnya ada orang kaya ni dia pecah siap-siap. Ada yang orang Cantonese, 2-3 orang dia orang kaya. Lepas tu 2-3 orang Hakka, orang Teochew dan sebagainya. So itu saja pun orang kata dari segi selain pada agama lah pun dah ada perbezaan kat situ. Dan juga kalau kata perkahwinan, kalau Muslim of course kita kena revert. Itu menyebabkan kalau tengok agak sukar sikit Buddhis yang orang kata nak convert ataupun revert to Muslim lah. Tapi kalau kata Kristian dengan Buddhis should be no problem, sebab selalunya mereka boleh tak convert ataupun revert ke agama lain dan mengekalkan agama yang asal. Kalau ikutkan macam family saya yang Chinese pun ada je yang suami Kristian, isteri masih lagi Buddhis. So dia macam tu lah. Jadi bagi saya mereka ni lebih open lah. Open as in maybe tak berapa nak ikut atas faktor moden lah. Modernisasi, dan dia tak berapa nak ikut macam Muslim ni banyak pantang larang, dia ikut betul-betul. Okay, tapi saya nampak, ini apa yang saya nampak lah tak ada masalah, tak ada isu yang besar dan tidaklah sampai berperang, berbalah dan sebagainya. Okey, itu saja kot soalan kedua. Okey, baiklah. Terima kasih Lausha Farhan. Okey, soalan seterusnya iaitu dari Nazlia kepada Cikgu Amalina. Berkenaan dengan soalan yang Nazlia ingin tanya. Biasa kita dengar masyarakat Cina ni amat terkenal dengan dunia perniagaan. Namun bagaimana perbincangan
dari segi kepercayaan maupun falsafah masyarakat Cina tentang pendidikan sebenarnya? Okey, bagi saya lah kan sebenarnya perniagaan dengan pendidikan tu dia jalan seiring. Sebab mana mungkin berjaya dalam perniagaan kalau tak ada pendidikan, betul tak? Sebab dalam perniagaan pun mesti ada strategi, teknik, ada langkah-langkahnya, ada dia punya teknik dia tu semua kan untuk melicinkan dan menggerakkan perniagaan itu supaya lebih berjaya dan cemerlang. Jadi dalam perniagaan Cina memang kita pun tahu orang masyarakat Cina yang masuk ke tanah Melayu pada zaman dahulu, masa zaman Kesultanan Abu Bakar, daripada Johor bawa masuk orang Cina melalui sistem kancu. Mereka daripada dulu sampai ke hari ini memang menguasai ekonomi kita. Memang menguasai ekonomi negara kita. Jadi dekat situ juga kita dah nampak bahawa masyarakat Cina memang mementingkan perniagaan. Selain daripada perniagaan pun mereka memang ada ilmu pengetahuan. Kalau tak ada ilmu pengetahuan, tak ada pendidikan, manakan boleh mereka berjaya melangkah perniagaan mereka dengan empayar yang besar dan menguasai ekonomi dalam negara kita ni juga. Sebab saya pun memang kagum dengan masyarakat Cina sebab dia punya usaha, dia punya nilai moral tu, dia punya tingkah laku untuk berjaya memang bersungguh-sungguh. Dia kurang sikit dengan, bukanlah nak kata resis kepada masyarakat Melayu, tak. Tapi nampak usaha mereka, gigih mereka tu lebih ke depan daripada masyarakat kita yang majoritinya orang Melayu di dalam negara. Sebab mungkin dari satu seginya sebab masyarakat tamadun awal dulu pun dia memang memegang buku daripada The Arts of War. Itu daripada tamadun Cina dan memang ada. Itu ialah sebenarnya buku karya Sun Tzu. Itu ialah buku strategi peperangan, tapi selepas tamadun Cina dia dah berjaya bebas daripada kemerdekaan dan juga peperangan, mereka mengamalkan buku The Arts of War tu dalam perniagaan. Dan kalau dalam negara kita pun memang kalau kita tengok tokoh-tokoh usahawan yang terkenal dalam negara kita majoritinya ada menilik, membaca buku The Arts of War tu. Sebab buku itu ialah mengetengahkan kepada pendidikan, perniagaan dan dia memang berjalan seiring sebab tanpa pendidikan takkan majunya sesebuah perniagaan. Sebab dia kena ada ilmu pengetahuan, macam mana saya cakap tadi lah, ada strategi. Untuk membina empayar ekonomi tu bukan satu benda yang mudah kalau kita tak ada pendidikan. Dan kalau kita tengok sejarah awal pun dalam negara kita Tanah Melayu, sekolah-sekolah Cina didirikan. Dan sampai sekarang pun adanya sekolah menengah kebangsaan Cina, sekolah rendah jenis Cina. Sampai hari ini pun ada lagi. Kalau macam kat Melaka ni kita ada sekolah Fair Fong, sekolah Yok Bin, itu sebenarnya pengasas-pengasas daripada pendidikan aliran Cina yang dahulunya dibawa masuk ke Tanah Melayu dan berkembang sehingga hari ini. Iaitu pendidikan dan perniagaan jalan seiring. Dia tak boleh ditinggalkan sebab tanpa ilmu tak berjayanya mana-mana bidang pun, bukan perniagaan saja, mana-mana bidang pun tidak akan berjaya kalau tanpanya adanya ilmu yang kukuh dalam diri seseorang untuk maju dan berjaya. Pandangan saya lah itu saja. Terima kasih Cikgu Amalina atas penerangan serba sedikit tentang berkaitan dengan soalan tersebut. Baiklah, kita teruskan dengan soalan seterusnya iaitu daripada Nazlia. Okey, soalan seterusnya, setiap agama dia mempunyai satu bentuk hubungan baik yang perlu diikuti dan diguna pakai. Bagi agama yang diamalkan oleh orang Cina, apa satu bentuk hubungan baik yang diguna pakai yang boleh menjadi contoh buat agama lain dan kenapa kena ikut yang tu? Okey, ni soalan untuk Tausya. Okay, alright, terima kasih atas soalan tadi. Okay, untuk
agama ni, mana-mana agama pun kalau kita tengok sebenarnya semuanya adalah membentuk perkara yang baik lah, membentuk akhlak yang baik dan sebagainya. Okay, walaupun level-level orang kata awalnya, macam contoh agama yang dibawa oleh orang Cina kebanyakannya adalah berdasarkan moral value lah dan akhlak. Okay, kemudian dia dibesar, expand dan sebagainya dan menjadi satu ajaran lah. Kalau kita tengok dekat sini, Confucianism ni ataupun Confucianisme, susah nak sebut lah. Okay, daripada, kalau bahasa Cina saya senang sikit sebut, daripada pengasas dia Kongzi. Okay, Kongzi. Kalau Kongzi ni adalah satu nama yang sangat terkenal dalam masyarakat Cina sebab atas kebijaksanaan dia. Okay, Kongzi. Kalau kita tengok di Universiti Malaya ataupun di mana-mana negara ada satu institut daripada China, Embassy of China, dia letak nama Kongzi Institute. Okay. Kalau bahasa Melayunya ataupun bahasa Inggerisnya Confucius lah kan. Confucius selalunya sebutnya, tapi untuk bahasa Cina ni kita sebut dua perkataan yang senang, Kongzi. Kongzi. Okay. So bila Kongzi ni dia sangatlah orang kata mendapat perhatian dan juga satu individu ataupun satu individu yang dikenali oleh masyarakat Cina sejak zaman-zaman lagi, dan menjadikan sekarang ni pun apa jua perkara pun dia masih lagi digunakan lah. Okay. So kalau soalan tadi berkaitan dengan hubungan baik lah, saya cerita pasal agama yang dibawa oleh Kongzi, di mana kalau kepercayaan orang Cina ni, satu Tuhan yang dipanggil oleh masyarakat Cina adalah Tian dalam agama ni lah. Okay, Tian ni adalah bermaksud langit ataupun Tuhan lah. Okay, langit pun boleh panggil Tian. Contohnya kalau tengok langit, kan Tian, tengok langit. Okay, so selalunya ibaratnya kalau kita tengok cerita filem ataupun drama dulu, kalau dulu ni dia ada Tuhan Tian yang atas sekali. Okay, yang mana macam-macam berlaku kan, dia orang boleh buat filem lah. Yang selalunya kalau kita tengok cerita lama pun, apa yang berlaku kalau kata syurga ke apa, dia di atas Tian. Okay, dekat sini penganutnya diajar supaya untuk mengingati nenek moyang. Okay, seolah-olah mereka hadir di dunia inilah, dan juga ianya merupakan susunan falsafah dan etika mengajar bagaimana manusia bertingkah laku. Okay, nanti saya akan cerita pasal 5 pillars lah. 5 pillars ni maksudnya ada 5 perkara yang penting, okay, yang dibawa oleh Kongzi sendirilah. Dan mereka percaya bahawa kalau penglibatan roh nenek moyang di dalam kehidupan seharian ni, dan percaya mengenai adanya kuasa langit Tian tadi tu. Okay, baik, saya tengok dekat sini. Okay, so kalau cerita pasal Kongzi ni dia panjang sebenarnya. Dia panjang. Kalau cerita daripada dulu lagi macam mana dia nak membawa ajaran ini, dia ada sejarah dia lah. Tapi kalau kita tengok sini, dia sejak muda lagi, umur 30-an, dia dah start orang kata tulis buku, berfalsafah dan sebagainya. Saya cerita Kongzi ni sinonim dengan orang yang bijaksana sebenarnya, yang membawa banyak falsafah. Okay, dia tulis buku dan dia menyampaikan falsafahnya sehingga menjadi satu ajaran lah. Okay, baik. Satu lagi, pada zaman dulu, kita tahu zaman dulu ni peperangan, penindasan dan sebagainya. Dan bila ada peperangan, penindasan, orang bijaksana ni lah yang menggunakan pena ataupun menulis falsafah dan sebagainya untuk memberi value kepada dia punya, memberi education, value kepada rakyatnya untuk satu adalah untuk menentang lah. Okay, boleh jadi menentang, dan juga bagaimana mereka boleh tukar untuk jaga hubungan baik sesama manusia jugalah. Okey, 5 akhlak yang saya nak sampaikan. Yang pertama adalah Ren, yang bermaksud berperi kemanusiaan. Okey, berperi kemanusiaan. Yang kedua adalah Li. Li ni adalah kesusilaan ataupun orang kata ni lah, kena bersopan santun dan sebagainya. Okey, kemudian yang seterusnya adalah Yi. Yi ni adalah keadilan. Okey, so kalau saya tengah tengok ni perkataan Cina ni Li. Okey, Yi. Lepas tu yang keempat adalah Zhi. Zhi ni adalah pengetahuan.
Okay, 智慧 ataupun 智 adalah bermaksud pengetahuan ataupun kebijaksanaan. Kemudian last sekali adalah sin, okay, yang bermaksud sin, layak dipercayai ataupun kepercayaan. Okay, so dengan adanya 5 value ini yang diterapkan dalam rakyat ketika itu, barulah perubahan boleh dilakukan. Okay, so sebenarnya kalau dekat sini adalah bertujuan membentuk disiplin, kemudian ketaatan yang perlu ditonjolkanlah setiap masyarakat yang ada pada ketika itu. Okay. Walaupun peperangan, tapi orang kata kalau you tengok sejarah orang Cina dia pening, dia macam-macam. Dinasti ni lain, dinasti ni lain. Dan macam-macam lah. Ada yang memberontak, ada yang pihak yang memberontak tu pihak yang benar, ada yang pihak yang memberi taat setia kepada rajanya, ada macam-macam cerita. Tapi dekat sini bagaimanapun secara generalnya 5 ini adalah menekankan bagaimana perilaku manusia boleh orang kata didisiplinkan lah. Okay, itu saja kot saya rasa yang menjawab soalan kepada hubungan baik. So bila ada ni hubungan baik, dia sama menjaga sesama manusia dan juga pemimpin, at the same time dia menjaga dengan agama kepercayaan dia. Okay, itu saja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Lausha atas penerangan tersebut. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya iaitu Nasuha untuk Cikgu Amalina. Okay, soalan yang saya ingin tunjukkan seperti yang kita sedia tahu, orang Cina amat mementingkan konsep kekeluargaan di mana asas sistem kekeluargaan diorang masyarakat Cina masih memusatkan kuasa bapa, iaitu macam patriarchy dan nasab kaum lelaki yang dipanggil patrilineal yang masih berlanjutan sehingga kini. Berdasarkan keterangan berikut, kenapa masyarakat Cina mementingkan anak lelaki berbanding dengan anak perempuan? Okey, memanglah kalau kita tengoklah kan dalam masyarakat Cina, dalam negara kita lah sendiri, dia memang kalau dapat anak lelaki tu dia lebih gembira berbanding dengan anak perempuan. Kalau kita ikut dalam Islam pun hukum syarak lelaki tu lebih utama daripada kaum perempuan. Tapi di sebalik kejayaan seorang lelaki tu, belakangnya tu mesti ada dorongan dan sokongan daripada kaum wanita. Betul tak? Jadi dekat situ sebenarnya dua-dua main peranan. Perempuan pun main peranan, lelaki pun main peranan. Tapi kalau nak ikutkan konsep anak lelaki tu mungkin sebab dari satu, yang pertama lelaki tu dia ketua kepada keluarga dan dia ialah ketua pemimpin. Macam kita tengok sekarang lah negara kita, ketua pemimpin kita lelaki ke perempuan? Dia lebih kepada biar yang bertanggungjawab itu lebih eloknya lelaki. Jadi kalau dari segi nasab, memang lelaki itu yang pertama kita suka sebab yang pertama bertanggungjawab. Lepas tu dia memimpin sesebuah keluarga dan dia juga mempunyai daya, tenaga, usaha yang boleh diketengahkan. Bukanlah kata perempuan ni lebih mundur menguruskan kerja-kerja rumah aja, tetapi seimbang. Lelaki pun boleh buat, perempuan pun boleh buat. Jadi dari situ kepentingan nasab tu walaupun nampak yang kepercayaan masyarakat Cina lebih menjurus kepada lelaki itu lebih utama, tapi di samping itu kejayaan itu lebih kepada adanya kedua-dua belah pihak. Saling menghormati, saling melengkapi, barulah berjayanya sebuah empire, sebuah negara, sebuah kerajaan, sebuah tamadun untuk membangunkan sesebuah bangsa, agama, rakyatnya. Jadi dekat situ ada dua-dua tu main peranan. Lelaki pun main peranan, perempuan pun main peranan. Walaupun nasab keturunan macam saya cakap tadi, Islam pun mementingkan nasab keturunan lelaki. Sebab hukum syarak lebih kepada lelaki. Sama masyarakat Cina, saya rasa agama lain pun ada pandangan dia jugalah. Tapi dua-dua
jantina ini memainkan peranan penting untuk melengkapi kehidupan seharian. Itu saja. Terima kasih Cikgu Amalina atas penerangan tersebut. Okey, baiklah kita teruskan dengan soalan seterusnya iaitu daripada Umu untuk Lausha Farhan. Okay, saya kena tutup kamera sebab line tak laju. Okay, untuk Lausha, saya nak bertanya, okay, seperti yang kita tahu, orang Cina tidak menganut satu agama macam orang Melayu lah kan. Yang pada umumnya Melayu menganut satu agama sahaja iaitu Islam. Dan kita orang Melayu ni kalau ada buat kesalahan apa-apa, kita akan undang-undang tu untuk kita jatuhkan hukuman, kita akan ikut undang-undang syariah kan. Tapi kita pun tahu yang Cik Farhan seorang Muslim juga kan. Tapi bagi seorang Chinese lah kan, adakah Chinese ni mempunyai undang-undang yang ditetapkan oleh kepercayaan masing-masing ataupun sebaliknya? Okay, alright. Terima kasih kepada saudari Umu. Okay, untuk yang soalan ni, itulah saya pun Muslim juga dan juga saya pun tak adalah orang kata pakar lah dalam bidang orang kata undang-undang ke apa kan. Tapi saya cuba jawab dari segi orang kata secara umum lah, secara general apa yang saya dapat daripada pengalaman saya dengan kawan-kawan Chinese dan sebagainya. Saya pun sebenarnya sekolah, daripada sekolah rendah, sekolah menengah, semua sekolah Cina lah. Kawan-kawan Cina ramai. Dan juga kalau kita tengok kat sini setakat ni tak adalah kawan saya yang masuk jail ke apa lagi. Tapi saya cuba bagi apa pandangan dari segi orang kata kalau dekat China dan juga Malaysia ni of course dia berbeza undang-undang lah. Kita dapat tahu undang-undang dia mengikut kepada negara walaupun lazimnya lebih kurang nak samalah. Okey, tetapi ada contohnya macam China dan sebagainya, Hong Kong, Taiwan mempunyai undang-undang yang berbeza disebabkan management ataupun pihak atasan yang berbeza lah. Kalau kita tengok dekat sini, kalau orang Islam dia ada ialah mahkamah syariah, ada benda berkaitan dengan pernikahan ataupun perceraian, benda-benda yang sebegitu ada melalui mahkamah yang macam tu. Walaupun orang kata tidak lagi menyeluruh, tapi untuk sekarang ni boleh kata kat Malaysia ni orang Cina ataupun sesiapa saja yang beragama selain daripada Islam adalah melalui mahkamah sivil lah yang biasa. Dan dari segi hukuman secara kepercayaan setakat ini belum ada lagi lah. Tak ada implement setahu saya lah. Mungkin saya salah juga yang ini sebab saya tak berapa mahir yang ini, tak ada intipati yang saya tahu sangat. Tapi secara dasarnya apa yang saya dapat lihat adalah kalau macam contoh membuat kesalahan selalunya akan pergi ke mahkamah sivil lah. Dan dari segi hukuman kepercayaan yang tengok dalam filem kena sebat ke apa tu, saya rasa tak ada lah zaman sekarang ni. Okay, kalau kita tengok filem kan macam-macam lah. Buat salah ni ke apa, tak taat kepada raja, kena pancung lah apa semua kan. Itu mungkin dulu kita dapat lihat lah dari segi kepercayaan di mana apa macam-macam lah. Dia ada buat pengorbanan lah kepada Tuhan lah, kepada dewa lah dan sebagainya kan. Itu zaman dulu mungkin ada terpakai undang-undang yang macam ni lah. Tapi untuk zaman sekarang, mostly even dekat China pun, di China walaupun pegangan agama ditekankan tetapi taat setia kepada pemimpin tu lebih kuat. Okay, so dia menggunakan inilah sistem komunis lah kan. Dan juga kalau kita tengok dekat North Korea pun yang tu sampai sekarang pun masih guna yang memang hardcore punya. Okay, tetapi dekat Malaysia tak ada macam tu. Saya rasa just very normal saja undang-undang, asalkan ada keadilan lah. Okay, asalkan keadilan dan undang-undang tu dibuat dengan adil, dia okey. Orang Cina ni boleh terima. Orang Cina ni dia satu benda je, dia berdasarkan orang kata kepercayaan logik satu dan juga kena ada timbang tara yang okey lah. Masalahnya macam contoh orang Islam ni kita ada banyak benda yang perkara ghaib kan. Kita apa yang tak dapat dilihat lah kan. Tapi orang Cina ni dia kalau tak nampak benda tu dia rasa tak adil lah dia macam tu. Okey.
Dia lain sikit. Dia tak ada kepercayaan yang begitu kuat ke arah itu. Sekarang inilah. Mungkin zaman dulu lain. Saya tak pasti zaman dulu macam mana. Okay. Tapi sekarang ini zaman rata-rata orang moden ni memang lompat agama tu biasa. Dan kadang-kadang boleh Buddhis lompat ke Kristian, nanti lompat balik. Boleh. Ramai je macam tu. Dia takkan stay. Ada yang lompat-lompat, ada yang sekarang ni lagi banyak lah moden kan. Kalau macam contoh free thinker tu lagi banyak lah. Dalam kalangan orang Cina pun banyak je. Sebab dunia sekarang ni open. So dia tak sama macam kita yang Islam, satu agama lah. Okay. Jadi kalau dia lompat agama pun tak ada tindakan apa-apa. Macam kita kalau lompat agama kena tindakan murtad lah kan. Boleh masuk mahkamah kan dan sebagainya kan. Tapi kalau dia orang ni tak ada, lompat lah macam mana pun. Dan yang susahnya adalah tak boleh nak lompat ke Islam lah. Kalau lompat Islam dia orang tak boleh nak keluar balik lah macam tu kan. So sebab itu dari segi kalau kita tengok ni bukan rasis ke apa. Kalau tengok sebab saya pun mix juga, ayah saya Chinese, mak Malay kan. Kalau tengok sampai sekarang pun amalgamasi yang diadakan selepas asimilasi pun susah sekarang ni. Sebab perkataan asimilasi ni dia sensitif dekat satu orang. Maksudnya asimilasi budaya kan. Orang Cina ada yang dia tak nak asimilasi budaya pun. Sebab dia nak mempertahankan apa yang dia ada. Jadi nak tahap perkahwinan campur tu macam mak ayah saya susah. Dan 60 lebih tahun merdeka pun kan. Susah nak nampak especially orang Islam lah dengan orang Cina ni. Tapi kalau Cina dengan Indian okey. Sebab tak perlu tukar agama. Okay. So dari sini saya cerita sikit lah sebab pasal agama kan yang ni kan. Jadi kalau ikutkan dia lompat macam mana pun dia tak ada tindakan undang-undang dari segi agama tu sendiri. Dan juga mahkamah sivil pun tak ada apa-apa tindakan undang-undang. Bebas menganut apa-apa agama. Okay, itu perbezaan dia lah yang saya dapat cerita secara general lah. Kalau secara intipati undang-undang apa tu mungkin bukan kepakaran saya lah. Okay, jadi saya minta maaf atas yang tu. Itu saja untuk soalan. Terima kasih Lausha Farhan. Okey, baiklah kita seterusnya dengan soalan terakhir daripada saudari Umu dituju khas untuk Cikgu Amalina. Silakan saudarimu. Okay, Assalamualaikum Cikgu. Ya, seperti yang kita dengar tadi, jawapan ringkas daripada Lausha dan juga Cikgu Amalina sendiri tentang Confucianism kan. Boleh tak Cikgu terangkan lebih mendalam mengenai 5 bentuk hubungan utama yang berada dalam falsafah Confucianism ni? Terima kasih. Okey, macam biasalah. Hubungan dalam 5 hubungan dalam Confucianism ni iaitu yang pertama dia hubungan raja dengan pembesar sebab pemimpin dan orang yang dipimpin. Golongan atasan dan golongan bawahan. Okey, yang kedua ialah hubungan antara suami dan isteri, iaitu hubungan ketua keluarga dan pembantu keluarga. Yang ketiga ialah hubungan ibu bapa dan anak, iaitu kalau orang tua ibu bapa perlulah menyayangi anak dan anak-anak pula perlulah mentaati dan menghormati ibu bapa. Okey, dan keempat tu ialah hubungan orang tua dan orang muda. Macam biasa kita pernah dengar, kita punya pepatah Melayu pun selalu berkata yang tua dihormati, yang muda disayangi. Dan last sekali ialah hubungan antara sama kawan, sahabat. Sebenarnya 5 hubungan ni penting. Kita pun sebenarnya dah terapkan daripada zaman-zaman dahulu berkurun lamanya. Pemimpin, raja, pembesar, golongan atasan bertimbal balik dengan golongan bawahan, bekerjasama. Sebab mana mungkinnya seseorang pembesar, raja akan berjaya tanpa orang bawahannya yang membantu, yang menyokong institusi tersebut. Sebab rakyat taat setia kepada raja. Raja memberi perlindungan kepada rakyat dan bertanggungjawab untuk membantu rakyat, kehidupan rakyat supaya rakyat hidup bahagia, rakyat hidup kebajikannya dijaga.
Selain itu ialah hubungan antara ibu bapa dan anak. Ibu bapa bertanggungjawab mendidik, memberi pendidikan, mengasuh, menjaga anaknya dengan sebaik mungkin. Dan anak pula mentaati, menghormati ibu bapa sebagai ketua keluarga, sebagai kepada orang yang lebih tua. Macam tu juga dengan orang tua dan orang muda. Orang tua dihormati, orang muda disayangi. Jadi bila adanya hubungan ni, barulah wujudnya keamanan, kesejahteraan, kedamaian, ketenangan dalam hidup kehidupan seseorang dalam sesebuah negara. Bila tak adanya 5 hubungan ini, yang kita pun perlu sebenarnya terapkan supaya kita ni pun hidup kita dilindungi, hidup kita lebih sejahtera, rasa selamat, sebab ada orang yang membantu, ada orang yang menyokong, memberi sumbangan dan sebagainya. Itu sajalah. Baiklah, itu saja soalan daripada kami. Terima kasih Cikgu Amalina dan Lausha Farhan kerana sudi bersama kami untuk hari ini menerangkan dan berkongsi sedikit sebanyak tentang kepercayaan dan falsafah tamadun Cina. Terima kasih kami ucapkan banyak-banyak. Terima kasih Okay, Ausha. Terima sama-sama. kasih cikgu. Thank you Terima Lasha. kasih, Nat. Thank you cikgu. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu. Salam.